Okey, hukum keterlibatan Muslim dalam penghantaran barangan tidak halal kepada bukan Muslim. Fatwa-fatwa ni kita keluar, biasanya kita respon kepada isu-isu semasa yang ditanya kepada Jabatan Mufti. Sebab itu bagi rakyat negeri Perlis ni, bahkan sekadang-kadang luar Perlis pun ada, banyak juga mereka hantar soalan supaya dijawab oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri. Bila kita rasa relevan, kita akan bawa ke Jawatankuasa Fatwa Negeri. Satu, pekerjaan menghantar barang seperti penghantar makanan atau penumpang seperti pemandu teksi, yakni penghantar makanan atau yakni bagi orang tumpang seperti pemandu teksi adalah yakni hantar orang lah, hantar penumpang. Yakni seperti penghantar makanan atau penghantar penumpang, tu maksudnya. Seperti pemandu teksi adalah pekerjaan yang harus selagi ia tidak dikhususkan untuk kegiatan haram seperti mengedar dadah atau memandu untuk kegiatan jenayah. Saya nak fahamkan ni dulu. Maksud dia, semua pekerjaan ni dalam sama macam makanan. Makanan asalnya halal sehingga terbukti haram. Pekerjaan juga sama. Semuanya halal sehingga terbukti haram. Melainkan pekerjaan yang penghantaran tu memang khusus. Dia ni kerja dia hantar dadah. Memang yang tu. Antara Padang Besar, lintas balik sana, dia bukan kerja apa. Dia kerja memang khusus hantar dadah. Ataupun kerja dia hantar pelacur. Itu kerja dia. Khusus dia buat haram. Tapi pekerjaan menghantar itu sendiri pekerjaan yang harus pada asalnya. Seseorang yang bekerja sebagai penghantar barang atau pemandu kenderaan yang sifat pekerjaan itu umum dan tidak bertujuan jahat, maka hasil pendapatannya adalah halal. Jadi dua, dalam amalan perbuatan kita, satu niat kita, yang kedua apa tindakan kita. Kadang-kadang hukum kena sebab niat, kadang-kadang hukum kena sebab tindakan. Kan? Kadang-kadang tindakan okey, tapi niat salah. Kan? Tak kayu di satu tempat kerana nak halang orang masuk, takut orang jatuh. Okey lah, kerja yang betul ya. Pasang kayu supaya orang terlanggak dan orang tu jatuh. Benda yang sama. Kita letak penghalang tu, penghalang nak bagi orang selamat, satu penghalang nak bagi orang jatuh. Supaya orang tak nampak, terpijak, jatuh. Niat membezakan hukum. Niat membezakan hukum. Kadang-kadang niat betul, tindakan salah. Kerana akibat daripada tindakan tu kita tahu akibatnya bahaya. Macam kita bincang masalah orang yang melancarkan serangan kepada orang bukan Islam di negara bukan Islam, yang akhirnya orang bukan Islam serang orang Islam. Mungkin niat dia tu kadang-kadang sebab ada orang Islam telah jadi mangsa, dia nak bertindak balik misalnya. Mungkin niat dia tu taklah jahat, tapi tindakannya itu menyebabkan menjelmanya satu kejahatan. Jadi ini dua perkara yang mesti diimbangkan. Dua, adalah tidak menjadi kewajipan kepada pekerja penghantar barang untuk mengetahui secara terperinci kandungan barang yang beliau hantar, sama ada halal atau haram dari segi hukum syarak. Memadai untuk dia mengetahui bahawa apa yang beliau hantar itu tidak menyanggahi undang-undang pemerintah demi keselamatan dirinya. Ini kerana syarak tidak menyuruh seseorang mengintip barangan orang lain dan bukan tugasan pekerja berkenaan melakukan pemeriksaan dari segi hukum syarak tentang barangan yang dia bawa. Ini bab kita tidak disuruh untuk tajassus, cari kesalahan orang lain yang tidak mengancam awam. Barang dia kita hantar. Tak payah, kita hantar kek. Kita tak payah tengok kek, ambil gambar ingredient ni, lepas tu cek pula. Ni dia ada masukkan bahan sekian-sekian ni, halal ke tak ni? Oh, benda ni tak apa halal ni. Aku tak boleh nak hantar kek ni. Dia zahirnya kek, kau hantar je lah.
Melainkan zahirnya ni seketui satu paha khinzir. Itu cerita lain lah. Ataupun orang budak-budak yang hantar apa? Tu Food Panda ke ataupun postman ke ataupun yang hantar barang-barangan, dia tak payah perlu cek saya nak tahu barang ni dalam ni barang apa. Takut ada barang haram sekali saya terbabit bekerjasama dalam benda yang haram. Dia tak perlu. Sebagian orang dia rasa itu beragama. Sebenarnya itu bukan beragama. Itu takalluf dalam beragama. Sebab tu kita zahir, kalau tidak, kalau kita kena cek, pemerintah Islam ni kena masuk habis rumah orang Islam. Nak cek ada arak ke tak. Zahirnya tak ada, tak payah. Dalam Muwatta Imam Malik, sebab itu apabila Sayyidina Umar pusing Madinah, dan kemudian dia tengok ada rumah bising. Rumah Rabi'ah anak Ubay bin Khalid. Bising. Umar tanya Abdul Rahman, kau tahu apa? Mereka ni minum arak ni. Duk bising, mabuk ni. Dengar daripada luar lah, nampak tak? Dia tanya Abdul Rahman bin Auf, apa patutnya? Abdul Rahman bin Auf kata, Ra'aitu qad ataina ma nahallahu anhu wa la tajassasu. Aku berpendapat kita telah mendatangi apa yang Allah larang, iaitu jangan mengintip. Maka Umar balik. Orang kata, weh macam tu senang orang buat maksiat. Orang ni kadang-kadang dia nak jadi malaikat apa? Raqib atid ke apa tu. That is not your business. Itu bukan urusan awak. Kalau dia buat dosa, dia jawab dengan Tuhan. Kita hanya difardukan oleh agama mencegah apa yang zahir di hadapan mata kita. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Siapa yang nampak mungkar, dia ubah. Nampak, dia tahu, dia ubah. Tak nampak, tak payah sibuk. Kalau tidak nak kena cek bagi setiap orang. Tak ada siapa boleh hidup dalam dunia ni. Hatta makanan kita. Makcik tu pergi makan, masak lok ayam. Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Lama makcik menega? Lama lah. Makcik orang mana orang sini? Makcik ni pagi tadi, ni buat apa? Gulai ayam. Ayam ni makcik beli di mana? Beli di ke pasar. Yang sembelih tu, dia tu betul-betul baca elok lah. Dia orang Islam lah. Dia amalkan Islam. Ada apa buatan dia yang mungkin dia keluar akidah ke apa? Tak payahlah. Agama tak suruh sampai macam tu. Zahirnya tak ada zahir haram, awak hantar barang tu. Kalau tidak, tak ada orang Muslim boleh kerja penghantaran ni. Hantar kotak, hantar apa. Dan ini saya selalu sebut, kerana kadang-kadang bila ada zahirut tadayyun, zahir beragama, ni baguslah. Tapi dia nak pergi kepada takalluf di dalam beragama. Dia sangka lagi susah tu, lagi bagus lah. Lagi ketat tu, lagi keras bagus. Dia ini bagus. Keras dia dalam agama. Tak bagus. Wala yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu. Tidak ada orang yang membeban-beban, memayah-mayahkan agama dan beragama, melainkan dia yang akan kalah nanti. Okey. Adapun jika zahir secara jelas tugasannya khas untuk membawa barang-barang yang haram seperti arak, khinzir dan seumpamanya kepada bukan Muslim, maka itu adalah diharamkan dari segi syarak di sisi majoriti ulama. Adapun di sisi mazhab Hanafi, ia dibolehkan sekiranya bahan-bahan haram dari segi syarak itu untuk bukan Muslim dan petugas Muslim tersebut bukan secara langsung menghasilkan bahan-bahan tersebut, tetapi sekadar menghantar sahaja. Pendapat majoriti ulama itu lebih wajar dipegang, melainkan jika seseorang dalam keadaan yang amat sukar
memperolehi pekerjaan untuk menampung hidupnya, maka dia boleh mengamalkan pendapat mazhab Hanafi. Dalam masa yang sama hendaklah dia berusaha mendapatkan pekerjaan yang lain. Saya nak fahamkan ni. Orang tuan-tuan mungkin akan tanya, macam mana mazhab Hanafi? Dia nak faham fiqh ni, dia kena faham daripada benda yang kecil sehingga kepada tatbiq dia benda yang besar. Saya buat contoh. Kita duduk kita kawan kita duduk tepi satu orang non-Muslim. Dia duduk belah sana, kita duduk belah sini. Lepas pada tu kawan dia metok atas meja ni khinzir goreng. Kalau bukan kan, ambil lah khinzir. Dia kata kat kita, ataupun arak lah, dia kata kat kita, ni tolong tolak siap kat aku. Kita duduk tengah, dia duduk belah sana. Tolak pinggan tu bagi sampai kat dia. Allah, bukan kita yang beli. Tuan-tuan kata mana ada keadaan macam tu. Tuan-tuan mungkin tak rasa lah, tapi siapa yang pernah duduk di luar negara, duduk negeri yang majoriti non-Muslim, duduk di Europe, di UK, US, ataupun di Thailand ke apa yang kawan, dia akan tahu lah benda-benda ni berlaku lah bila kita, terutama bila kita pergi kedai dengan kawan kita yang bukan Muslim. Kita mungkin order makanan-makanan ni yang untuk veggie ni. So nak elak kita makan sayur ke apa. Dia tu, makanan dia letak atas meja kita. Dia kata duduk depan kita. Dia bagi kat aku lah. Kita tolak kepada dia. Tu nak tunjuk tatbik yang kecil. Maksudnya kita menyampaikan benda yang haram kepada bukan Muslim. Di segi jumhur tak boleh. Kita tahu, tak boleh tolak. Haram. Di segi Abu Hanifah, dia kata boleh. Selagi bukan kita yang pergi buat produk tu. Yang nak makan tu pula bukan Muslim. Hak tu makanan dia, bagi dah. Itu pandangan Abu Hanifah. Supaya tuan-tuan dapat faham macam mana benda ni boleh pergi sampai hantar barang ni. Kalau itu boleh, samalah tadi hantar barang tadi. Iaitu menyampaikan barang kepada bukan Muslim. Barang tu haram. Majoriti para ulama kata tak boleh. Karena itu ta'awun 'alal ismi wal udwan. Di segi Abu Hanifah pula berlaku perbincangan yang menjadi isu di dalam usul fiqh. Iaitu orang yang bukan Muslim ni, yang bukan tak menganut Islam ni, dia mukhatab ataupun tidak dengan furu' syariah ni. Dia tu orang yang kafir itu, adakah di atas pundaknya kewajipan syariat yang lain? Orang Islam haram makan, contohlah orang nak faham, orang Islam wajib solat. Orang bukan Islam wajib solat ataupun tak? Ni nak bagi faham mudah, simple. Wajib solat tak? Tuan-tuan tak tahu wajib tak? Wajib ataupun tak? Itu satu mazhab. Dia wajib solat ataupun tak? Di kalangan para ulama, kaul yang besar, mereka kata bahawasanya dia pun wajib sebenarnya. Pasal syarak tu bila Allah suruh pada semua, termasuk dia lah. Di kalangan para ulama usul, mereka kata dia tak bincang dah, wajib tu tak ada kat dia, sebab dia telah gagal daripada perkara asas lagi, iaitu akidah dia dah kufur. Bila akidah tu kufur, hak lain tu dah tak kena dah kat dia. Memang dia ahli neraka lah. Terus ada bincang lah. Kaul yang pertama tadi kata tak.
Artinya di akhirat besok Allah akan tanya, pasal apa kau tak solat zuhur? Dia kata pasal aku kafir. Dia akan kena denda tak solat zuhur, denda tak solat asar, denda tak solat. Dia akan kena hukuman dia tu. Jadi ada dua aliran. Kalau mazhab itu dilaksanakan di dalam realiti hidup dunia ni, pecahlah pandangan. Kalau pendapat tu dia wajib di atas syarak pada dia, hukum hakam syarak, maka tak bolehlah kita bagi benda tu kat dia. Kalau kita bagi benda khinzir kat dia, bererti kita telah membenarkan dia melanggar hukum syarak yang menjadi kewajipan pada dia. Tapi jika pergi pada mazhab yang kedua, kata dia di dunia ni tak kena, dia ikut dia lah di dunia ni, dia khitab tu dah tak kena pada dia, maksudnya perintah tu dah tak kena pada dia, dia telah sangkut pada masalah yang pertama, hak lain dah tak kira, iaitu masalah dia telah kufur. Kalau isunya, maka dia macam, kalau kita bagi apa-apa pun, dia bukan wajib. Biar-biar ke dia. Saya nak cerita simple lah, ayat yang simple, nak bagi faham isu ni. Sebab tu dia kadang-kadang satu fatwa tu, dia main dengan banyak masalah, daripada isu usul, isu macam-macam. Cuma kalau tanya saya, isu wajib tak wajib ni cerita Allah Ta'ala dengan hukuman terhadap dia di akhirat lah. Di dunia ni, kalau kita melihat orang bukan Islam tak semayang, adakah wajib kita pergi suruh dia semayang? Tak wajib kita suruh dia semayang. Masalah khitab dia di akhirat tu cerita lain. Dia Tuhan akan hukum pasal dia tak semayang, itu cerita urusan dia dengan Allah. Tapi di dunia, kita yang berinteraksi dengan dia, maksudnya kita berinteraksi, Mamat tu bukan Islam tak semayang, ini no issue. Dia pakai salib, kita tak boleh kata apa kat dia. Sebab itu urusan dia yang dia pilih di atas dunia ini. Dia buat benda-benda yang salah dengan syarak. Kita tak puasa Ramadan. Apa bulan puasa, tahu tak puasa. Kita tak tanya dia. Walaupun mungkin kita i'tiqad yang pertama dia tetap di akhirat, itu dipersoal oleh Allah kerana dia tak puasa pada Ramadan. Itu isu di akhirat. Maksudnya tidak semestinya khilaf itu kita apply kesannya sama. Jadi padanan Muslim, kita buat, kerajaan buat bangunan pada untuk dia, untuk perhimpunan dia. Kerajaan uruskan untuk dia kahwin dengan cara dia. Gereja untuk dia umpamanya. Itu urusan kehidupan dunia. Jadi Abu Hanifah, dia pandangan dia. Sebab tu kita jangan apa Abu Hanifah. Abu Hanifah ni, saya bukan tarjih dia, dalam kaul ni kita tarjih jumhur. Tapi Abu Hanifah ni, di samping, kadang-kadang saya heran orang-orang mazhab Hanafi daripada Pakistan, kadang-kadang mereka ni sempit. Dia pun pergi ke, minta maaf lah kalau yang dengar ni, sorry ya. Mereka pergi ke negara barat, di UK, di Europe, mereka tak bawa identiti mazhab Hanafi tu dari sudut tu. Ada pukul anak lah kerana tak mau kahwin dengan pasangan yang dipilih oleh bapa. Sedangkan itu bukan mazhab Hanafi. Muhammad bin Hasan Al-Syaibani telah bagikan pandangan bahawasanya wanita akhirnya kalau tak susah sangat, dia boleh kahwinkan diri dia tanpa wali. Secontoh lah. Tapi Abu Hanifah adalah seorang peniaga. Dan banyak pandangan-pandangan dia dua mazhab. Orang selalu kata mazhab Malik itu ialah mazhab Ahlul Hadis, mazhab Abu Hanifah mazhab Ahlul Ra'i, mazhab Syafi'i menghimpunkan, mazhab Hanbali. Tapi tak, mazhab Malik juga adalah mazhab Ahlul Ra'i. Banyak keadaan, cuma dia mengikat lebih banyak. Kerana pandangan-pandangan Malik di dalam masalah berhubung, khususnya berhubung dengan masalah qada, sangat-sangat ijtihadnya sangat luas. Jika kita lihat sentuhan-sentuhan Imam Malik dan Muwatta dan kitab-kitab ulama-ulama Malik ya. Tapi tak apalah, dalam kita kata ni, fatwa kita kata apply yang jumhur dulu. Kalau dah tak ada dia tu duduk di ni, kerana fatwa perlih ni dibaca seluruh dunia. So kalau dia duduk di negeri Mat Saleh tu, atau duduk di negeri Thailand ke apa, tak ada pekerjaan dia, sementara ni lah kerja dia selesaikan yang tu dulu. Tapi kalau dia dapat pekerjaan yang lain, dia boleh amalkan yang Hanafi
dalam keadaan-keadaan yang tertentu. 4. Adapun jika terdapat barangan, sampingan, ikutan, tabi' yang haram, padahal itu bukan asal tugasan, maka hal itu dimaafkan. Ini seperti jika dia membawa penumpang teksi bukan Muslim yang membawa bersamanya arak, maka hal ini dimaafkan kerana tugasan asalnya membawa penumpang, bukan membawa arak. Arak tersebut hanyalah sampingan ikutan atas yang asal. Ini berdasarkan kaedah yughtafaru fit tawabi' ma la yughtafaru fi ghairiha. Dimaafkan dalam perkara ikutan sampingan apa yang tidak dimaafkan pada selainnya. Yang ni kaedah di mana katakanlah dia driver teksi. Mak Saleh tahan dia. Di Penang berlaku lah luar. Mak Saleh tu masuk. Pegang botol arak. Masuklah kereta dia. Bawa satu ikat arak nak pergi minum dekat tempat dia. Adakah dia kata, you masuk, arak duduk luar? Dia tak mana boleh kata. Saya nak bawa balik. Adakah jika dia terima penumpang tu bererti dia menjadi apa? Penghantar arak? Tak. Arak itu dia panggil tabi'. Samalah juga orang kerja pindah barang. Kawan tu pindah barang rumah, angkut katil, almari apa semua, peti air, dia bubuh sekali arak 2 tung. Hak dia punya, dia pindah. Dia kata arak saya tak boleh lencik, arak kena bawa turun. Dia cik pergi cari lori lain. Boleh tak dia ambil? Dia panggil yang tu tabi'. Macam tu juga benda makanan-makanan apa yang kalau zahirnya halal, ada unsur haram, tabi'. Kita tak usah tanya. Kerana dia bukan untuk kita, untuk dia. Untuk dia. Dan kemudian macam saya kata tadi yang awal, jangan tajassus. Orang mai tumpang kereta kita, dia bawa beg. Kita tak payah tanya, cik, saya takut dalam beg cik ada benda-benda yang tak halal. Jadi saya nak tahu cik bawa apa. Tak perlu lah. Yang penting dia tak bawa dadah, sudah lah. Dadah kalau dia bawa, kita kena. Itu pun kalau duduk dalam beg dia, kita tak tahu. Dan ini saya untuk memahamkan kepada anak-anak muda yang kerja macam ni. So dia tak perlu. Dia bawa teksi, orang tu datang, orang tu naik, mungkin dia bawa apa lagi benda dengan dia. Itu tak ada masalah. Dia panggil dimaafkan pada perkara sampingan apa yang tak dimaafkan pada selainnya. Okey. Apa lagi? Demikian juga jika dia bertugas membawa lori barangan pelbagai seperti barangan pindah rumah. Ini yang mana saya sebut tadi. Kan? Keenam, begitu juga jika bertugas menghantar barang. Jika makanan itu pada asalnya seperti nasi, mi dan seumpamanya, maka hukumnya harus untuk dia menghantarnya. Jika makanan asalnya adalah harus, maka harus dia hantarnya. Jika terdapat bahan dan kandungan sampingan yang haram, maka hukumnya adalah seperti hukum balangan sampingan ikutan tabi' tadi. Ia dimaafkan. Dia order nasi. Dia order kek. Dia order. Tapi dalam barang tu ada haram. Kita bukan bisnes kita. Bukan urusan kita. Sebab tu kalau tidak, kita nak kena jadi orang tolong cek pula. Cek. Saya, cik, tolong hantar kek. Order kek. Kek kat kedai kek kita pergi ambil. Lepas dapat kek, saya nak cek dulu, kek ni halal ke haram? Tak payah. Dia order kek. Kek zahirnya boleh. Hatta kalau sosis duduk atas satu tu, tak payah duduk tanyalah sosis apa, hantar ya. Selagi bahan-bahan haram itu tidak menjadi nama utama dan tidak dizahirkan secara jelas, maka hukumnya kembali kepada asal bahan tersebut iaitu dibolehkan. Ini seperti menghantar kek yang ada padanya bahan yang tidak halal tetapi tidak dinyatakan, maka ia diharuskan. 7. Namun, jika zahir pada seorang penghantar Muslim bahawa saudara Muslim yang lain terbabit dengan barangan yang haram seperti arak atau khinzir, maka menjadi tanggungjawabnya sebagai Muslim menasihati mengenai hal tersebut. Melainkan dia hantar-hantar pergi, rumah orang Islam. Cik ni, cik punya. Saya nak beritahu sebagai orang Islam, kita tak boleh minum arak, cik. Tak apa, beritahu dia.
Tapi dia kalau dia kata, bukan ni, arak ni bukan saya nak minum. Saja pergi bubuh dalam kek lah. Dia masak kek buah arak. Khilaf pula lah masalah tu. Satu masalah baru. Bila berubah bahan disebabkan satu proses. So ini adalah secara umum fatwa berkenai perkara ni bagi sesiapa yang nak memahami lah kalau orang tanya. Ada soalan? Ya, ada soalan insyaAllah. Boleh angkat tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan pendapat Abu Hanifah tentang menyampaikan makanan tidak halal itu dibolehkan, bagaimanakah pula hukumnya jika seseorang Muslim itu terlibat dalam pembuatan makanan tidak halal di negara bukan Islam kerana belum mendapat pekerjaan yang lain? Okey. Tadi Abu Hanifah kata jumhur memang tak boleh. Produce benda haram tak boleh. Bagi hantar pun tak boleh, produce pun tak boleh. Produce benda haram untuk tujuan dia untuk orang makan, untuk consume. Tak boleh. Abu Hanifah kata boleh untuk sampaikan tapi tak boleh menjadi producer. Dia keluar tak boleh. Dia pula tolong buat urus nasi goreng khinzir. Kedai dia khinzir panggang. Dia tak boleh lah. Tapi dia tolong sampai, tak apa. Jangan dia pengeluar. Pengeluar tak boleh. Abu Hanifah kata sampai boleh, pengeluar tak boleh. Jumhur kata sampai pun tak boleh, pengeluar pun tak boleh. Melainkan dia keluarkan benda haram bukan untuk tujuan haram. Ada juga. Dia keluarkan makanan yang najis tapi dimakan oleh kucing. Ada orang mai jumpa saya nak nak keluarkan makanan kucing yang halal. Saya kata kucing ni tak kena kitab syariah tu. Tak ada surah-surah tu yang diturunkan pada kucing. Kucing pun dia bergaul antara jantan dan betina tak melalui satu akad yang sah. Jadi dia memanglah dia makan apa pun tak apa. Kalau tidak dia makan tangkap tikus, kucing nak kena sembelih dulu dan bismillah baru boleh makan. Jadi tak. So kadang-kadang orang ni dia punya ni akal tau. Akal macam mana nak cari nak market kan. Kalau dia kata benda tu nak bagi bersih supaya tak najis, nak bola rumah, ada alasan. Bukan masalah kucing. Ni iklan kucing sukakan makanan yang halal. Tu kucing dah makan tikus sebelum produk makanan tu ada lagi. Sejak turun-temurun dah. Kan? Akal. Artinya kalau dia ambil daging-daging yang barang-barang yang tak halal, kemudian dia hasilkan, tapi tujuan dia tu bukan untuk makanan manusia, binatang dan seumpamanya, tidak jadi isu lah.